berganti cahaya, berarak pilu senyum sang suria. Begitulah kurnia tiada terhingga, bersyukurlah atas segalanya. Rahmat kasih, rahmat kasih, rahmat kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hafiz, hari ini kita kena bercakap dengan penonton di rumah. Kenapa pula? Sebab apa? Sebab hari ini kita nak bercakap tentang institusi perlindungan dan kebajikan di bawah MAWIP. Oh, Institusi Perlindungan dan Kebajikan Di di bawah. bawah MAWIP. Pernah dengar? Tak ingat lah. Lupa ke kau tak tahu? Terus terang ni. Dua-dua abang. Okey. Hari ni abang nak ceritakan. Di bawah MAWIP ni ada beberapa institusi, iaitu yang pertama Darul Kifayah. Pernah dengar? Darul Kifayah. Darul Kifayah tu apa? Okey. Darul Kifayah ni adalah tempat yang dikhususkan ataupun kompleks di mana dikhususkan untuk anak-anak yatim dan anak-anak golongan asnaf. Oh, anak-anak yatim dan anak-anak asnaf ya. Ada lagi satu, Fiz. Darus Saadah. Oh, Darus Saadah Darus Saadah ni macam mana pula? Darus Saadah ni pula kompleks di mana dikhususkan untuk wanita-wanita yang bermasalah. Contohnya wanita yang hamil di luar nikah. Oh, macam tu. Selain daripada itu, Fiz, MAWIP juga ada Darul Hidayah. Oh, Darul Hidayah. Darul Hidayah ni macam mana pula? Okey, Darul Hidayah ni, Fiz, dia beroperasi di bawah JAWI, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, dan MAWIP, dengan bertujuan untuk menampung kos pembinaan kompleks dan allowance untuk mualaf. Memang bagus. Memang bagus. Baguslah macam tu. Banyak institusi perlindungan di MAWIP ni. Sekarang dah tahu? Sekarang baru saya tahu. Cantik. Anak yatim yang kematian ayah pada tahun 1985 ini merasakan dunianya gelap dan kelam. Kehilangan ayah yang dikasihi amat memilukan hati. Namun, dalam kesedihan dan kepayahan, kehidupan mesti diteruskan. Nurhani Muhammad Daud memujuk hati yang duka lara melangkah masuk ke rumah anak yatim Darul Kifayah pada tahun 1999. Selama 3 tahun beliau berada di Darul Kifayah, iaitu sehingga tahun 2001. Sebagai anak yang sulung, sudah tentu saya merasa sedih kerana terpaksa berpisah dengan ibu dan juga adik-adik saya. Namun, saya tekadkan hati dan kuatkan diri, tabahkan diri untuk berpisah dengan ibu dan adik-beradik, sebab saya percaya masa tu apa yang penting ialah usaha untuk mengejar ilmu dan untuk menjadi anak yang berjaya supaya satu hari nanti saya dapat membantu ibu dan adik-beradik saya yang lain serta menjadi contoh teladan kepada anak-anak yang senasib dengan saya. Pengalaman hidup di Darul Kifayah banyak mengajar Nurhani untuk terus maju dan berjaya dalam kehidupan. Atas semangat ingin mengubah nasib keluarga dan seterusnya dapat membantu kehidupan ibu tercinta dan adik-adik, Nurhani tekad untuk mencapai kejayaan dalam pelajaran. Pengalaman manis masa berada di Darul Kifayah ialah saya mempelajari untuk bergaul dengan rakan-rakan yang senasib dengan saya. Kami bertukar-tukar pandangan, idea dan cerita serta pengalaman hidup. Dari situ kami belajar berdikari dan membentuk diri menjadi matang tanpa membezakan diri kami dan nasib kami dengan kanak-kanak yang lain. Dan di situ kami belajar bagaimana untuk memanfaatkan masa dan membina jati diri kami sendiri. Kami juga mempunyai cita-cita yang besar untuk berjaya seperti anak-anak yang lain. Hasil usaha gigih dan ketekunan bersama kawan-kawan di Darul Kifayah, Nurhani seterusnya dapat menyambung pelajarannya ke matrikulasi undang-undang dari tahun 2003 hingga 2007
dan mendapat ijazah sarjana muda undang-undang di kampus UIA Gombak. Alhamdulillah, kini saya telah berada pada kedudukan yang selesa berkat usaha, doa dan jasa baik ibu bapa, kawan-kawan, ustaz, ustazah, terutamanya Ustaz Nizam yang telah mendidik dan membantu saya untuk sampai ke tahap ini. Begitu banyak air mata yang tumpah dan begitu juga azam serta usaha yang kami lakukan. Kejayaan ini adalah bukan kejayaan yang datang daripada saya seorang, tapi saya juga berterima kasih kepada semua yang membantu, terutamanya Darul Kifayah yang telah membesarkan saya, memberi dana untuk saya menyambung pelajaran hingga ke hari ini. Kini Nurhanim telah pun berkahwin dan mempunyai 3 orang cahaya mata. Kerjaya beliau bermula sebagai peguam persekutuan selama 5 tahun. Dan sekarang beliau menjawat jawatan Timbalan Pendakwa Raya memangku grade L44 di Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak MAWIF kerana telah membantu saya meluluskan permohonan untuk saya tinggal dan menginap sebagai penghuni Darul Kifayah semasa saya berada di tingkatan 3 sehingga tingkatan 5 dan seterusnya memberi saya bantuan untuk melanjutkan pelajaran dalam ijazah sarjana muda undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa satu ketika dulu. Rahmat kasih. Seorang lagi anak yatim yang berjaya hasil didikan dan bimbingan Darul Kifayah Mawib ialah Muhammad Nazrul Hisham Muhammad Kamaruddin. Beliau yang menjadi anak yatim bila ayahnya meninggal dunia pada 1 Disember 1994 dan telah ke Darul Kifayah untuk meneruskan persekolahan. Bermula pada hari pertama saya bersekolah 1 hari bulan 12 1994, hari pertama persekolahan untuk masuk ke Darjah 5. Ayah saya meninggal dunia sewaktu balik tengah hari untuk menghantar makanan kepada kami adik-beradik. Sewaktu tu ibu saya tak ada di rumah kerana menghantar kakak saya ke sekolah asrama agama di Raub Pahang. Ayah saya kemalangan motosikal disebabkan berlanggar dengan lori pasir di tol Jalan Kuching, Kuala Lumpur. Dapat tahu dari Kifayah ni melalui seorang imam masjid di Kampung Selayang Lama, Haji Asfani. Sekarang dah arwah lah dia. Dia yang memberi cadangan kepada ibu saya untuk masukkan kami adik-beradik ke rumah anak yatim Darul Kifayah. Muhammad Nazrul Hisham mempunyai 4 orang adik-beradik dan beliau merupakan anak yang kedua. Muhammad Nazrul Hisham berada di Darul Kifayah selama 5 tahun. Kemudian beliau telah menyambung pelajarannya ke Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan Pahang dan mendapat sijil penyimpan kira. Pada tahun 2006, beliau telah mendapat diploma accountancy. Di Darul Kifayah ni diumpamakan juga, boleh dikatakanlah seperti duduk di asrama penuh lah. Kami diberi pelajaran yang cukup. Di waktu pagi kami bersekolah, bila petang kami belajar Al-Quran. Selepas tu kami diberi masa untuk belajar, membuat kerja sekolah ke apa. Untuk pada waktu malam, kalau ada peperiksaan besar seperti UPSR, PMR dan SPM, disediakan tuition daripada guru-guru yang sekolah yang baik untuk mengajar kami semula. Muhammad Nazrul Hisham kemudiannya telah berkahwin pada tahun 2012 dan kini mempunyai seorang cahaya mata. Kerjaya beliau sekarang ini ialah sebagai penolong juruaudit di Jabatan Audit Negara Negeri Selangor selama 7 tahun di bawah grade W27. Isteri beliau ialah Kerani Kewangan di Jabatan Hal Ehwal Orang Asli.
Beliau amat bersyukur kerana terpilih untuk menghuni Darul Kifayah suatu ketika dahulu. Hasil dari didikan yang diperolehi telah berjaya mengubah kehidupan beliau sekeluarga. Saya bekerja sebagai di Jabatan Audit Negara Negeri Selangor. Masuk melalui diploma akuntansi, dan saya rasa saya belajar ni dengan bantuan yang diberikan oleh Darul Kifayah dan pihak Baitul Mal untuk dapat saya menyambungkan pelajaran, dan seterusnya saya mendapat kerja di Jabatan Audit Negara Negeri Selangor. Saya rasa beruntung dan mengucapkan terima kasih kepada pihak Darul Kifayah kerana mendidik dan membentuk saya menjadi seorang yang berjaya hingga ke hari ini. Satu lagi pusat perlindungan dan kebajikan di bawah Mawib ialah Darus Saadah. Darus Saadah ialah pusat perlindungan bagi wanita yang bermasalah dan hamil di luar nikah. Mawib mengambil langkah ini memberi perlindungan kepada remaja-remaja wanita yang bermasalah dan terjebak di dalam maksiat serta kehidupan yang punah ranah. Atas rasa keprihatinan untuk membantu serta membimbing mereka kembali ke pangkal jalan dan memulihkan kembali calar pada masa hadapan, Mawib berusaha untuk melindungi mereka yang pernah terjebak ini. Biasanya setahun tak lebih 30 orang lah. Kita ikut case by case lah. Bukannya kita ambil ikut bulan-bulan, bukan. Kita ambil ikut, jika ada case, kita akan interview. Kalau melepasi syarat, mereka terus masuk lah. Pelbagai program yang telah dirangka kepada penghuni-penghuni di Darus Saadah ini, antaranya yang berbentuk didikan agama, kerohanian, kemahiran dan mewujudkan kewibawaan dalam diri penghuni di sini. Pihak pengurusan Darus Saadah, kita ada aktiviti, pertama aktiviti rutin harian, dan yang kedua aktiviti tambahan. Kalau aktiviti rutin harian ni mereka belajar, mereka memasak, ada kraft tangan, ada senam aerobik, ada kawat lah. Kalau aktiviti tambahan tu kita buat mereka pergi lawatan lah. Seperti duduk di asrama sebelum ni kita ada buat pergi Cameron Highland, kita ada buat pergi ke Kedah. Itulah untuk aktiviti tambahan, untuk ilmu, untuk berpelatih di sini lah. Usaha Mawib ini banyak membawa hasil yang baik dan memberi pengajaran serta keinsafan kepada mereka yang terlibat. Program-program sebegini dapat menyuntik kembali keyakinan yang ada dalam diri agar apabila keluar nanti dapat meneruskan kehidupan seperti insan-insan lain. Terus terang mula-mula masuk sini memang tak boleh terima lah, sebab macam kenapa orang lain luar banyak lagi jahat, kenapa kita kena masuk kat sini. Tapi bila dah lama kat sini memang kita rasa ada benda yang kita rasa sebenarnya kita tak buat silap. Kita tak mengaku benda tu silap kita, tapi bila duduk sini benda macam kita kena terima hakikat yang apa yang terjadi ni ada hikmah. So boleh buat kita sedar dan insaf lah. Dengan dekat diri jangan mudah percaya dekat orang, sebab saya ni memang senang mudah percaya dekat orang. So macam terutama lelaki tu jangan mudah percaya dan kena ada had lah. Alhamdulillah lah saya masuk sini, saya dah boleh solat, mengaji semua. Saya dah boleh menjahit. Kalau kat luar kita tak tahu pun benda tu sebenarnya kita boleh, tapi cuma kita tak mencuba. Saya naklah saya boleh dapat balik dengan family saya macam dulu, macam mana mula-mula saya dengan diorang. Lepas tu kawan-kawan saya semua, tapi saya tak nak, saya kalau boleh harapan saya nak kawan-kawannya saya yang lain pun macam mau kepada jalan ni lah, macam insaf lah macam tu. Kat luar tu macam banyak dugaan lalu kan, ada gadget semua kan, kita macam lalai kan dalam kehidupan seharian tu. Masa duduk dalam ni macam tenang sebab tak ada gangguan daripada laman sosial apa semua kan. Masa yang lepas ni nak sambung belajar, kalau boleh masuk kemahiran lah, menjahit ke masak, kalau boleh nak buka kedai masak. Apa yang penting, hasil dari didikan dan pembelajaran yang ditunjukkan oleh tenaga pengajar yang dirangka khusus oleh Mawib ini dapat digunakan untuk memajukan diri, keluarga dan masyarakat. Sebenarnya di dalam Malaysia ni banyak pusat-pusat institusi yang
memberi harapan kepada mereka, yang mengambil mereka, yang mengajar mereka untuk menjadi insan yang lebih baik. Contohnya seperti dah Saadah, masih ada masyarakat dan masih ada ruang untuk mereka berubah. Contohnya di pusat seperti inilah yang boleh mendidik mereka, memberi peluang kepada mereka untuk lebih maju di masa akan datang walaupun mereka pernah melakukan kesilapan sebelum ni. Rahmat kasih. Satu lagi institusi perlindungan dan kebajikan di bawah MAWIP ialah Darul Hidayah, iaitu pusat kebajikan untuk para mualaf. Kita mula buat operasi mulai pada bulan September tahun 2012 lah. Bangunan ni kita sewa daripada tahun 2012 hingga 2015 lah, ataupun sehingga asrama yang sebenarnya yang terletak di Sentul akan siap lah untuk kelas pengajian dan juga asrama bagi saudara baru. Pusat kebajikan yang terletak di tengah-tengah ibu kota ini adalah bertujuan untuk memberi perlindungan serta bimbingan kepada mualaf yang baru memeluk Islam. Kelas-kelas pengajian telah diadakan dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, khususnya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan keagamaan. Antaranya kelas pengajian mengikut tahap-tahap yang ditetapkan, iaitu praasas, asas, pertengahan dan lanjutan. Antara aktiviti yang kita laksanakan di Asrama Darul Hidayah ni, pertama sekali tentulah kelas pengajian. Kelas pengajian ni pun kita ada beberapa tahap lah. Selain pada itu, daripada praasas sehingga lanjutan ya, kelas kita. Dan para pelajarnya pun ada lebih kurang 100 orang lebih. Sesi pengajiannya terbagi pada dua, iaitu sesi pagi dan sesi petang lah. Selain pada itu, kita juga membuat pelbagai aktiviti untuk manfaat dan faedah saudara Muslim yang ada di kelas pengajian kita, terutamanya dari segi pengukuhan akidah dan juga amalan-amalan solat. Contohnya, kita juga ada bengkel-bengkel tahsin Al-Quran, wacana minda, kursus asas keusahawanan kita pun ada. Kalau tiba macam bulan Ramadan, kita adakan Iyad Ramadan. Kita juga ada Kembara Ilmu, Rehlah Ukhuwah, Halaqah Mu'alaf dan program-program mengenai dengan ataupun sempena dengan sambutan hari-hari kebesaran Islam ya. Penubuhan Darul Hidayah ini juga untuk menjaga kebajikan saudara Muslim di wilayah persekutuan. Sebuah blok kediaman 4 tingkat berkonsepkan studio apartmen dengan keluasan tanah 971.28 meter persegi telah dijadikan pusat transit ataupun penempatan sementara dan kegiatan saudara Muslim yang dikenali sebagai Asrama Darul Hidayah MAWIP Kampung Baru Kuala Lumpur. Pengalaman saya belajar di sini, saya rasa banyaklah, kan? Di mana daripada mualaf yang kata orang apa yang tidak berapa tahu, dan apabila masuk di kelas ni di Jawi ni, banyak ilmu yang saya dapat, iaitu meliputi ilmu fiqh, tajwid, tauhid, tentang akhlak dan berbagai lagi lah. Selama 2 tahun, dah hampir 2 tahun ni saya belajar di Jawi. Banyaklah yang saya dapat mempertingkatkan diri saya, cara saya mengambil wuduk tu, cara saya bersolat, cara saya cara saya berkawan dengan kawan, dengan macam mana relationship saya dengan keluarga saya. Kat situ banyak perubahan lah sebab kita tak tahu sebenarnya. Dalam kelas kita diajar adab-adab kan, tapi bila kita believe bila kita daripada Chinese, kita hidup macam biasa je. Kan kita memang makan ke apa, tapi bila di kelas dia ajar cara nak makan, kita nak baca niat nak makan, lepas tu ada cara-cara dia, masuk bilik air pun, semua tu merangkumi satu yang amat berbeza dalam kehidupan saya sebelum ni kan.
dan kita akan cuba mengikut apa yang diajarlah. Selain dari itu, Mawib juga mengadakan aktiviti wakaf seperti wakaf korporat dan pembangunan hartanah wakaf. Wakaf korporat adalah merupakan inisiatif Mawib dalam usaha memperkasakan wakaf korporat di wilayah persekutuan selaras dengan resolusi yang telah diputuskan pada Kongres Pertama Majlis Agama Islam Negeri-Negeri seluruh Malaysia yang bersidang di PWTC pada 26 hingga 27 September 2014. Dengan sokongan dan dukungan daripada syarikat-syarikat korporat, insya-Allah Mawib akan bergerak seiring dalam meningkatkan lagi usaha untuk menjadi institusi wakaf korporat sebagai sebuah institusi yang terulung dan platform pembangunan wakaf yang membawa ke arah menjamin pemilikan ekuiti Muslim di Malaysia dan seterusnya memberi manfaat kepada ummah. Wakaf korporat lebih menjurus kepada kita mengajak kepada semua pewakaf-pewakaf yang mempunyai perniagaan dan juga bisnes-bisnesmen yang berkeinginan untuk berwakaf, untuk mereka turut sama membantu majlis agama di dalam berwakaf. Dan di antara syarat yang kita tetapkan di dalam kita berwakaf korporat di sini adalah yang pertamanya kita pastikan bahawasanya perniagaan yang kita jalankan adalah perniagaan yang patuh syariah. Kerana wakaf adalah satu instrumen yang dianjurkan di dalam Islam yang memerlukan duit-duit yang halal dan juga suci lagi baik untuk kita meneruskan agenda-agenda yang lebih baik. Yang kedua, antara syarat yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan adalah syarikat-syarikat yang hendak berwakaf hendaklah berdaya maju dan juga bebas daripada status penggulungan ataupun winding up. Kita hendak syarikat-syarikat yang mempunyai daya maju ini kerana kita hendak memastikan bahawasanya pewakafan ini akan terus berlaku dan tidak akan ada masalah di pertengahan jalan. Mawib telah melancarkan talian bebas tol Baitul Mal Mawib iaitu 1800-885222 bagi memudahkan penerima bantuan berurusan dengan Baitul Mal Mawib. Selain talian bebas tol ini, Mawib juga telah mewujudkan talian hotline 012-518-3614 dan 012-512-7614 bagi memudahkan orang ramai menyalurkan maklumat kepada skuad jejak asnaf Baitul Mal Mawib. Sangat hebat kan? Nampak tak? Hafiz nampak tak? Dari cerita anak-anak yatim sampailah kepada Darus Saadah iaitu tempat perlindungan wanita. Betul tu. Lepas tu kita pergi pula pada Darul Hidayah. Betul. Dan wakaf korporat Mawib. Hafiz, dia sebut pasal wakaf korporat ni. Abang rasa macam abang ni ada ni tak? Macam ahli korporat tak? Abang memang ada gaya ahli korporat. Kau memuji aku bukan main. Tapi betul ke? Ada tokoh? Betul. Jadi bolehlah abang wakafkan tanah abang kat kampung tu. Bina masjid ke, bina sekolah agama ke. Bagus idea bagus lah. Tapi Fiz, itu wakaf khusus. Kalau wakaf am pula, Hafiz tahu tak? Pewakaf mewakafkan harta dia dengan bertujuan kebajikan Islam semata-mata tanpa ada tujuan khas. Oh, macam tu lah. Macam tu lah. Tapi tak apa bang, wakaf lah. Wakaf apa pun tak apa. Janji wakaf. Betul. Sebab tu Fiz, bila kita banyak duit, bersedekahlah. Bila kita ada harta, berwakaflah. Betul? Macam ada korporat. Mendung berlalu berganti cahaya, berarak pilu senyum sang suria. Begitulah kurnia tiada terhingga, bersyukurlah atas segalanya. Rahmat kasih, rahmat kasih, rahmat kasih. Keluarlah dari hidup yang kabur dengan iltizam dan semangat yang subur.